Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulakan, adakah suara saya jelas di kedengaran? Oh, jelas-jelas boleh dengar. Boleh dengar. Zah, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah, sihat. Macam mana, selesa tak kalau saya panggil Zah? Boleh ke ni ke ada nama panggilan lain? Boleh panggil je Zah. Lebih selesa Okey, macam saya tu. panggil Zah. Zah dah makan? Dah makan dah tadi, makan sedap. Makan apa tu Zah? Nah? Makan apa Zah tadi? Oh, tadi kita makan mangga. Ada Adalah buah untuk mangga. alas perut tu. Mhm. Boleh saya tahu Zah sekarang berada di mana, di rumah ataupun macam mana? Oh, saya baru balik. So, memang dekat rumah sekarang ni. Dekat Perak. Okey Zah. Zah sekarang berada di rumah. Jadinya macam mana keadaan di tempat Zah? Maklumlah sebab sekarang ni kita berada di musim COVID kan, dan kes pun memang banyak lately ni dan menjangkau 7K. Jadi keadaan di tempat Zah macam mana? Kalau nak kata pasal COVID tu tak menafikan lah, tempat saya ni zon merah. So macam tempat Zah ni macam agak bahaya jugalah, tapi Alhamdulillah sebab tak keluar rumah, saya memang duduk kat rumah je. Cuma tak adalah nampak sangat macam tak ada duduk hospital apa, so tak ada rasa risau, tapi takutlah nak keluar juga macam tu. Tapi Alhamdulillah lah, okey lah di rumah ni. Betul lah tu, sebab yelah bila kes dah semakin banyak ni memang seboleh-bolehnya kita kena elakkanlah berada di luar rumah, dan sebolehnya apa-apa barangan pun memang beli secara atas talian sebab nak mengelakkan kita terdedah daripada wabak COVID ni. Okey Zah, macam mana Zah selesa tak dengan persekitaran Zah sekarang ni untuk kita buat sesi? Alhamdulillah ni kat bilik ni okey je, internet pun tak sure rasanya masa ni hidup lagi. Rasanya keadaan saya selesa, insyaAllah boleh teruskan dengan sesi. Okey, Alhamdulillah kalau Zah selesa, saya akan proceed lah. Okey, sebelum saya mulakan sesi ni, saya akan mulakan dulu dengan memperkenalkan diri. Okey, nama saya Nur Aina Munira. Saya merupakan kaunselor untuk Zah pada hari ini. Zah boleh panggil saya dengan gelaran yang Zah selesa. Nak panggil Miss Aina boleh, Miss sahaja pun tak ada masalah. Okey Zah, untuk pengetahuan Zah, sesi kaunseling ni dia ada dua. Sesi kaunseling kelompok dan juga sesi kaunseling individu. Jadi untuk hari ini kita akan laksanakan sesi kaunseling individu. Sesi kaunseling individu ni akan berlangsung selama 45 minit hingga 60 minit bergantung kepada situasi. Okey, Zah bebas untuk menceritakan sebarang masalah kepada saya, sebarang isu yang Zah ingin ceritakan tertakluk kepada etika kerahsiaan saya sebagai seorang kaunselor. Jadi Zah sememangnya tak perlu risau untuk menceritakan sebarang masalah kerana ini merupakan rahsia kita berdua. Setakat ni adakah Zah faham dengan apa yang saya maksudkan? Alhamdulillah faham je, faham. Jelas-jelas. Alhamdulillah, okey. Saya nak tanyalah, Zah pernah ke menjalankan sesi kaunseling sebelum ni? Pernah, saya pernah jalani sesi kelompok pernah, tapi sekali saja. Individu pernah sekali juga. Okey, kiranya Zah dah ada pengalaman menjalankan sesi kaunseling individu. Jadinya mungkin itu membantu Zah untuk pengalaman untuk untuk melaksanakan sesi kaunseling kita. Sebab pengalaman tu penting untuk memastikan sesi kaunseling kita berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okey, untuk permulaannya semestinya lah saya ingin mengenali dengan lebih lanjut tentang siapa Zah ni yang manis sangat kelihatannya. Jadi boleh tak Zah ceritakan tentang latar belakang Zah? Okey, nama saya Zahira Zain Abidin. Boleh panggil Zah. Memang ramai kawan apa memang panggil Zah kat sini. Saya sekarang berumur 22 tahun dan belajar di Universiti Utara Malaysia, jurusan kaunseling, dan saya semester 6 sekarang.
Nak habis dah. Dan saya apa lagi sekarang ni saya duduk dekat rumah tapi mungkin akan balik ke kampus dalam masa dekat ni insyaAllah. Dan saya saya apa lagi saya kat rumah je lah. Saya tak cakap apa. Zah mempunyai berapa adik-beradik ya? Oh, saya ada 5 orang adik-beradik dan saya anak yang ketiga. 5 orang adik-beradik, anak ketiga. Berapa lelaki, berapa perempuan tu? Saya ada 2 lelaki, maksudnya awal dan akhir kami lelaki, yang tengah-tengah semua perempuan. Jadi saya ada abang kakak, ada adik perempuan, adik lelaki. Lengkap lah. Kiranya betul-betul lengkap. Okey, Zah berasal daripada mana ya? Saya berasal dari Perak. Rumah saya kat Manjung. Area-area tu. Manjung. Okey. Jadinya Zah telah pun menceritakan berkenaan dengan latar belakang Zah dan saya pun lebih mengenali Zah. Jadinya pada hari ini agak-agak apa yang isu yang Zah ingin luahkan? Sebenarnya bila cakap pasal isu ni saya fikirkan masalah saya sekarang lah. Sebenarnya kalau nak kata masalah saya sekarang ni lebih kepada saya lupa nak cakap, sebenarnya saya sekarang ni ada yang pegang jawatan lah. Dan bila pegang jawatan dan at the same time untuk imbangi dengan pengajian saya dekat EU macam assignment dari segi komitmen nak belajar tu sendiri dan juga komitmen-komitmen lain macam dengan ibu keluarga ke apa, saya memang agak terganggu lah. Memang dah nak kata semester ni saya memang risau saya punya keputusan. Memang saya rasa sebagai pelajar saya tak menjadi pelajar yang bagus ataupun baik lah. Tapi itulah, saya pun tak tahu macam nak buat. Tapi di same time sekarang ni saya macam cuba je lah adapt. Macam tu. Basically kesibukan tu. Bukan, okey. Jadinya Zah menceritakan pada saya bahawa Zah memegang jawatan di universiti, jawatan terpenting. Jadi jawatan apa yang Zah pegang di universiti tu? Saya dekat universiti sejak semester 5, saya pegang jawatan adalah MPP sebagai Setiausaha Agung dan dia macam saya tak kata dia something yang saya tak suka ataupun saya macam rasa benci ke apa. Saya okey je, cuma bila kita stres, kita penat, saya kadang-kadang terasa macam ya Allah senang berhenti pada macam tu lah, adalah momen-momen macam tu. Tapi masa ni masih lagi. Cuma dia rasa bila saya tengok assignment saya due, tak macam overdue kadang-kadang tu, so macam betul ke aku buat ni, macam tu lah. Dalam moment tu. Okey, Zah menceritakan yang Zah pegang jawatan sebagai NIT Setiausaha Agung MPP. Saya ni Setiausaha Agung MPP tu bagi saya sendiri merupakan satu tugas yang berat sebab saya belajar dahulu pun bila menceritakan berkenaan dengan MPP ni semua orang macam wow, dia adalah Majlis Perwakilan Pelajar dan kita sedia maklum memang kesibukan MPP ni sebab dia banyak menguruskan hal-hal pelajar di peringkat orang kata tertinggi kan, dia merupakan ialah perwakilan pelajar. Jadi memang orang kata tak pelik lah kalau Zah memang sangat sibuk and then bertugas sebagai setiausaha. Setiausaha tu memang antara yang terpenting dalam mana-mana pejawatan pun. Jadi saya sangat memahami dan Zah maklumkan disebabkan disebabkan jawatan itu menyebabkan ada kalanya Zah berasa susah untuk membahagikan dengan assignment, komitmen dengan keluarga. Tapi perkara-perkara tu Zah masih boleh adapt lagi dengan keadaan yang sekarang. Jadi Zah rasa apa yang cara-cara Zah boleh laksanakan untuk tangani isu ni? Ada tak cara-cara yang Zah rasakan bila Zah berada dalam keadaan yang terlalu letih? Antaranya lah yang saya buat adalah bila saya balik ni lah, sebab sebenarnya ramai lagi yang MPP tak balik. Masa mula dia orang benarkan kami balik, saya rasa macam boleh ke balik kan untuk raya. Antara langkah yang saya ambil lah bila time tu, saya pun macam bila masa-masa dia pergi balik tu, saya macam time tu tengah memang serabut gila dan saya pun macam apa nak buat ni, saya nak buat jadual tak boleh, saya nak buat plan apa tak boleh sebab semua tak sempat. And then saya rasa macam mana, and then tiba-tiba kawan saya cakap balik lah. And at that time saya rasa macam
itu pun saya takut nak balik sebab saya takut ada apa-apa benda yang saya perlu buat. Saya macam, tapi sebabkan saya call parents saya suruh balik, saya balik. Dan itu antara tindakan saya yang saya rasa saya dah buat dan saya rasa sangat-sangat bantulah sebab bila saya dah balik, saya betul-betul lupakan sikit lah kerja MPP tu sampai saya boleh tahu assignment yang saya tak nampak sebelum ni sampai saya macam ya Allah, assignment ni aku tak tahu ada sebab kadang-kadang tu kan ada assignment lecturer tak bagi dalam group, dia cuma post dalam WhatsApp, tiba-tiba ada, saya pun macam yelah kadang dalam kelas pun saya tak fokus lah kan, saya macam kadang tu buka and then buat kerja lain pun ada. So bila saya tak tahu ada assignment yang bila saya dah balik ni saya macam ya Allah nasib baik aku balik, kalau tak balik ni tahu-tahu tak tahu ada assignment kan, macam tu kan. Tu saya macam tu antara langkah yang saya dah buat. Dan apa yang saya fikir saya nak buat adalah saya dulu semasa sebelum saya jadi MVP, saya memang biasa buat planner. Dah 5 tahun macam tu. Tapi untuk semester semenjak jadi MVP ni saya ada bukunya tapi isinya tak ada. Sebab saya tak sempat. Dia macam kadang-kadang tu isi, kadang tak isi. Dan memang jarang. Saya lebih banyak just letak dalam nota dalam phone saja. Tapi itulah yang saya nak buat. Bila balik ni saya cuba untuk kalau boleh saya nak adakan balik planner tu macam tu. Tapi itulah dia boleh buat tapi dia perlukan macam kerajinan dan juga masa yang saya betul-betul boleh. Saya suka buat cantik, so macam nak buat cantik tu masa. Itulah. Okay, saya fahamlah apa yang saya cuba sampaikan. Ya, memang kita tahu orang kata dalam kita sibuk tu keluarga boleh jadi pembantu kita. Keluarga boleh membantu kita untuk release stress. Bila kita berada di rumah, sememangnya tak sama kita berada dekat you. Tertekan dekat you, macam mana kita tertekan dekat universiti tu, dia tak sama dengan tekanan yang berada di rumah. Walaupun kita tertekan di rumah, tapi kita ada keluarga yang boleh jadi orang kata bagi semangat untuk kita. Jadi Zah, tadi Zah nyatakan keluarga, orang kata keluarga menjadi semangatlah untuk Zah kembali daripada rasa letih semua tu. Yang kedua, Zah kata Zah buat planner lah, cuma sekarang ni tak ada kesempatan untuk menyiapkan dan menulis planner tu. Jadi Zah, bila di rumah, apa yang Zah rasa sekarang? Apa orang kata kelainan berada di rumah tu? Nak dibezakan sewaktu berada di universiti. Perbezaan ni kalau macam saya dekat universiti, kadang-kadang tu bila kita ada dengan kawan dan bila kawan-kawan kita pula jenis yang, sebab saya sebenarnya personally saya jenis yang suka makan. Macam sebelum ni kan COVID tak teruk sangat, jadi bila kat U tu kami selalulah diorang macam ajak makan luar, selalu macam nak buat kerja ke apa buat kat luar. Saya sebenarnya personally saya seorang yang orang bilik, suka buat kerja kat bilik, seorang yang sangat macam mana suka kalau buat kerja tu sendirian lah. Tapi bila semenjak saya dalam PP ni dan bila kami COVID jadi tak ramai orang yang balik, kawan-kawan saya semua tak balik, saya cuma ada memang dekat UUM tu mostly memang kawan PP je. Jadi memang saya 24 jam dengan diorang. Jadi bila dengan diorang macam cara kerja tu lain. So diorang macam kadang tu suka lepak sekali, suka buat kerja sekali. Sampai saya macam aku malas, tapi macam bila benda-benda macam ni walaupun saya bila kita nak buat assignment, dia jadi tak sempat bila kita sentiasa dengan buat benda lain tau. Macam saya tiba-tiba bila dengan diorang akan jadi fokus program, fokus benda yang kerja-kerja yang sebenarnya saya tak perlu buat pun, tapi saya jadi nak buat bila dengan orang-orang yang kita kata kawan sekerja kan. And then dia buat saya macam kadang tu adalah juga momen macam mereka melawar kan, saya pun terikut juga. So bila kita macam tu saya pun macam kita lupa komitmen kita yang sepatutnya. Sebab sometimes bila corak kerja ni berbeza. Sebab saya kalau nak buat kerja saya memang tak buat kerja dengan orang, saya kena buat sendiri. Tapi bila nak reject orang ajak-ajak selalu ni, saya macam takut orang terasa ke apa kan. Lagi pula kalau kawan-kawan tu kawan itu je kawan-kawan yang kita ada kan. So saya macam okey je nak lepak-lepak orang, cuma kerja saya je lah tak jalan. Tapi buat masa ni bila dah balik saya jadi macam tak ada orang boleh paksa saya pergi mana. So macam semuanya bergantung kepada diri saya. So saya macam rasa semua benda saya boleh fokus. Hari ni tahu nak buat apa, esok tahu nak buat apa. Esok macam kalau kat you, saya rancang je hari nak buat ni, tapi tiba-tiba semua tak jadi sebab saya terpaksa pergi keluar lah dengan diorang lah, pergi buat kerja apa kat diorang. Tapi sampai itulah dia macam kebebasan tu lebih banyak dekat rumah lah. Macam tu. Okay. Betul tu sebab
Sebenarnya bagi pendapat saya sendiri, rakan-rakan tu memainkan peranan penting dalam mencorakkan apa yang kita akan laksanakan. Macam telah maklumkan tadi, bila di universiti dan sekarang ni most pelajar berada di rumah, and then dekat universiti hanya kawan-kawan MPP je ada. Mungkin kita bersama MPP macam Zah bersama MPP melaksanakan kerja-kerja program MPP lah. Jadi yang memberikan semangat kita untuk belajar tu mungkin kurang. Bukan tiada sebab masing-masing belajar kan. Masing-masing belajar, masing-masing pelajar. Tapi tak adalah orang kata macam yang sebelum ni berbanding dengan kawan-kawan kos kita. Mestilah kawan-kawan kos kita lebih memberi semangat pada kita. Jadi macam Zah cakap tadi, Zah ada suka menulis, suka buat planner kan. Jadi why not Zah sekarang berada di rumah, Zah mungkin boleh start balik untuk buat planner, sebab kalau benda tu yang membuatkan Zah happy, benda tu yang boleh meredakan keletihan dan tekanan yang Zah hadap, why not kita corakkan balik penulisan planner tu. Itu pandangan saya lah. Okay. Berkenaan dengan assignment juga tadi, Zah ada menyatakan yang ada sampai waktu Zah terpaksa overdue mungkin sebab kesibukan Zah sebagai setiausaha Agung MPP. Jadi Zah ada cuba tak untuk bercakap dengan lecturer WhatsApp personal, lecturer inform atas kesibukan Zah ke macam mana? Ada buat ni lah cuba WhatsApp personal dekat lecturer. Sebab macam bila saya tahu tu saya ada assignment, saya terus macam dah lah assignment yang saya perlukan. Memang perlukan masa, tak boleh terus buat. Dia macam kalau dia hanyalah penulisan saya boleh buat, tapi bila dia perlukan sesuatu yang macam maklumat yang saya kena betul-betul cari banyak. And then saya macam macam mana aku nak buat ni? Sebab dalam kelas tu saya memang sebab saya macam saya kata saya tak ada kawan yang kos sangat, sebab sekarang ni saya banyak tak ikut jadual diorang. Sebab saya fikirkan kalau saya ikut jadual diorang saya takut saya tak boleh nak, sebab jadual diorang macam clash dengan jadual saya. So saya ikut jadual saya sendiri, saya tak ikut kawan-kawan saya. So bila tak ada kawan, so saya pun lupa lah macam nak cari kawan. Bila kita online ni susah tau nak cari kawan. Saya malas nak macam nak cari kawan rapat-rapat. Saya just macam masuk kelas macam tak adalah pula nak tanya kan. And then saya pun macam terkesan lah bila nampak lah pentingnya kawan yang kita rapat dalam satu kelas. Sebab saya pun itulah terlupa pasal benda tu. Dan Alhamdulillah lah sekarang ni saya just message je doktor cakap saya mohon maaf, saya perlukan masa semua. Dia kata okey, tapi saya tak tahulah, saya takut jugalah sebab walaupun dia cakap okey, kita tak tahu apa kesan dekat markah kita kan. Cuma dah maklumkan, tapi itulah saya risau jugalah ni. Lama video tu. InsyaAllah semoga pensyarah memahami sebab dalam waktu pandemik COVID-19 ni saya yakin para pensyarah pun mempunyai toleransi terhadap student dan memahami masalah yang dihadapi oleh student sendiri. Okey Zah, kiranya saya dapat ringkaskan yang mula-mula tadi tu, semua masalah Zah ni, masalah berkenaan dengan assignment, komitmen semua adalah berpunca daripada Zah sebagai sebagai MPP. Okey, jadi kita dah berbincang berkenaan dengan masalah-masalah perihal assignment. Jadi berkenaan dengan keluarga pula, bagaimana reaksi mereka atas kesibukan Zah ni? Sebenarnya kalau nak kata keluarga ni, diorang paling risaukan pasal kesihatan saya lah. Sebab sebenarnya semenjak jadi MVP ni saya berapa kali masuk PKU, masuk hospital. Sebab tak tahu nak cakap, sebab saya pun jenis yang memang orang yang berpenyakit. Jadi bila dah macam hari tu sampai satu tahap tu saya masuk hospital dan kena tak boleh pergi mana dalam masa dekat 4-5 hari macam tu. And then parents saya terus cakap cepatlah balik. Memang parents saya suruh balik, parents saya tak boleh datang Kedah. So saya macam okey boleh balik. Macam tu kan. Itu pun dekat raya saya macam terus balik. And then parents cakap adalah juga macam saya. Parents cakap boleh lagi tahan ke, sebab nampak macam lagi memudaratkan saya. Tapi saya cakap saya okey je, sebab saya memang seronok lah kerja macam ni kan. Cuma saya sendiri kena manage saya punya kesihatan dan juga saya punya kesibukan. Tapi saya tak buat, itulah kot salah saya cakap kat parents saya. Cuma itulah, parents saya tak menafikan dia orang risau dan dia orang pun macam
sebenarnya tak kasih, saya nak balik, saya pun nak balik nanti, dan saya macam tak kasih sikit, tapi saya tak tahu macam nak pujuk, tapi insyaAllah lah. Sebab bagi saya itulah, walaupun macam apa yang ibu ayah saya cakap, sebab dia faham lah yang saya memang, kalau saya tak pergi takut saya yang rasa macam terkesan, sebab saya takut saya menyesal lah kalau tak balik, sebab macam-macam benda lagi saya tak buat kan. Tapi buat masa ni parents saya dia sokong je, dia kata dia faham. Cuma apa yang saya tahu, dia orang sangat risaukan pasal kesihatan lah, sebab itulah saya ni tak reti jaga sikit bila dia dah start busy, tapi insyaAllah. Okay, sekejap. Seperti kita sedia maklum, sekarang ni memang banyak individu ataupun mungkin pelajar lah, memang sangat banyak mengalami masalah kesihatan ni, bukan kesihatan fizikal sahaja, kesihatan mental lagi, mental juga. Sebab apa? Bila kita berada dalam situasi COVID ni, orang kata terlalu banyak tekanan. Tekanan datang daripada pelbagai tempat lah. Macam disebabkan pembelajaran secara atas talian tu juga mungkin boleh menjadi faktor tekanan tu berlaku. Dan macam Zah, semenjak saya jadi MPP, kesihatan Zah pun mengalami sedikit gangguan. Dan walau bagaimanapun, keluarga lah yang tetap menjadi orang kata dorongan, memberi dorongan kepada Zah untuk Zah terus berada pada tahap yang baik, insyaAllah. Okay Zah, kiranya kita dah berbincang berkenaan dengan isu Zah, isu yang menjadi punca Zah berasa keletihan dan penat lah. Sebab sebenarnya daripada sesi ni pun, daripada permulaan tadi saya boleh nampak reaksi wajah Zah tu memang orang kata wajah yang letih, wajah yang macam memikirkan sesuatu perkara. Ialah tanggungjawab tu memang suatu perkara dan amanah yang sangat besar untuk dipikul. Jadi Zah, ada tak sebenarnya punca lain selain daripada bebanan tugas Zah sebagai MPP yang menyebabkan Zah masih terfikir-fikir, yang menyebabkan Zah rasa letih? Ada tak punca lain? Saya tak tahulah dia buat saya letih apa, tapi tak menafikan lah. Dia berkait jugalah sebab bila saya bekerja dalam organisasi, dan organisasi pula dia bermula dengan macam pilihan raya. Maksudnya orang yang kita bukannya berkenalan daripada awal. Just macam sebelum ni saya organisasi dalam kelab yang pusat pengajian. Jadi semua tu orang saya kenal. Tapi bila organisasi, orang yang saya tak kenal, orang yang baru. And then sekarang pun dah berapa bulan kami, dalam beberapa bulan tu saya banyaklah kenal orang yang macam kadang-kadang tu buat saya rasa macam ya Allah, macam mana aku nak bekerja sama kan. Sebab kadang-kadang kita rasa macam ada yang terlampau loud, terlampau macam mana kita nak cakap, terlampau agresif, ada yang macam terlampau pasif ada. Dan macam sebagai saya untuk hadap dengan ramai individu ni, saya pun jadi macam, sebab mungkin personality saya susah kalau nak, saya mungkin satu tak tahu nak kata lembik sangat ke apa, kalau saya kena attack ke apa saya jadi macam kejap lemah kejap. Saya macam jadi macam boleh jadi kadang-kadang tu saya rasa macam nak down lah kan, kita jadi macam mental kita rasa macam betul, kenapa rasa macam aku tak buat kerja yang baik sedangkan aku rasa aku dah buat yang terbaik. Jadi kalau nak kata pasal saya punya letih ni, ada masa sebab saya rasa macam saya kena compete dengan ramai orang. Saya rasa macam kalau aku tak buat macam ni, orang lain akan cakap macam ni. So saya rasa macam ada perasaan dalam diri saya kenapa saya stres juga ni, atau kenapa saya penat, mungkin sebab saya terlampau memikirkan apa yang orang lain dah buat, apa yang orang lain akan cakap, apa yang tak ada lagi. Saya terlampau memikirkan orang lain, dan saya pun rasa macam nak untuk buang benda ni, saya pun tak tahu macam mana sebab saya memang akan sentiasa. Dan itu agak memenatkan lah, sebab bila kita fikir daripada perspektif orang, dia tak akan habis, sebab saya akan sentiasa menyalahkan diri saya. Tapi untuk sekarang Zah just macam okay tak apa. Untuk positif Zah just macam itulah, bila kita duduk jauh ni, antara kebaikannya kita kurang untuk berinteraksi dengan orang, dan saya kurang tahu benda-benda yang saya tak nak, which is benda-benda yang buat saya rasa macam saya ni kena buat lagi banyak. Macam contoh ada orang yang terlampau hardworking sampai saya rasa macam
ya Allah dia punya buat kerja banyak, aku macam ni je, macam kita pun rasa macam down. Padahal kita nak buat terbaik lah, tapi sebab kita nak ikut pace orang ataupun sebab tak tahulah. Tapi there are few things yang saya rasa macam aku nak impress orang ke dalam bekerja, macam tu pun ada juga. So itulah apa yang buat kadang-kadang tu saya stres, sebab benda ni buat saya jadi macam, itulah kot kenapa saya terlampau fokuskan kerja MPP sampai kerja yang lain-lain ni saya tak fokus, sebab saya terlampau nak, I don't know what I want, but just macam itulah, dia macam ada masa macam tu lah. Okay. Daripada apa yang Zah ceritakan, saya dapat detect yang Zah ni mungkin menginginkan kesempurnaan dalam tugasan, kesempurnaan dalam amanah yang telah diberikan. Adakah betul Zah? Adakah rasa apa yang saya cakap nyatakan ni Zah rasa kena dengan diri Zah? Agak lah, sebab saya memang tak menafikan ramai orang yang bekerja dengan saya akan cakap Zah agak perfectionist benda-benda macam tu, tapi saya kata macam saya rasa tak, tapi bila orang cakap macam tu banyak, saya pun macam oh betul lah kot, macam tu lah, memang tak menafikan lah. Zah menyatakan yang Zah mental down lah, mental breakdown disebabkan memikirkan, terlalu memikirkan apa yang orang sekeliling akan ceritakan, disebabkan Zah juga berhadapan dengan orang yang berlainan berbanding sebelum ini. Zah menjalankan tanggungjawab ataupun memegang jawatan di bawah pusat pengajian. Jadi orang-orang yang kita berurusan, kita dah kenal, berbanding dengan sekarang ini Zah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang MPP. Jadi banyak orang yang kita tak kenal. Oleh itu ada tak Zah cuba untuk berbincang atau meluahkan perasaan dengan mana-mana rakan MPP yang lain, sebab MPP kan biasanya rapat antara satu sama lain, sering buat program. Jadi mungkin ada tak antara rakan-rakan MPP yang Zah rasa selesa untuk bercerita? Pernah tak meluahkan perasaan? Ada juga rakan-rakan yang macam saya rapat, dan maksudnya perempuan lah, memang saya rapat untuk saya cerita. Diorang pun kadang tu tahu nampak saya macam tu, diorang kata pernah saya satu hari tu saya menangis teruk lah bila saya rasa macam saya kena attack tu, and then diorang pun sangat supportive. Tapi apa yang saya rasa macam sebab diorang pun struggle benda yang sama, macam diorang pun mesti akan ada stress. So saya pun rasa macam kadang tu nak cerita banyak pun saya macam sebesalah nak cerita banyak. Saya rasa, tapi tak menafikan lah, saya ada cerita kat beberapa kawan yang macam saya rapat dalam MPP tu, yang banyak mendengar dan juga banyak bagi moral support lah. Dan juga kadang-kadang tu kalau diorang nampak saya nampak tak okey, diorang akan macam block orang-orang yang nak bagi kerja saya kadang tu tau. Macam kadang tu saya tu pernah ada sekali tu saya tengah memang down, and then ada kawan-kawan yang macam bila orang lain macam datang nak tanya Zah something, diorang macam nanti tanya lain, tanya esok sebab Zah tengah penat, macam tu diorang kata. Saya dengar lah kat situ tiba-tiba kan kawan cerita. Tapi itulah, saya sebesalah kadang habis cerita kat diorang, sebab diorang pun mengalami benda yang sama, diorang pun stres, diorang pun struggle juga. Tapi apa yang saya buat kalau pasal ni benda ni, saya suruh roommate saya balik tau. Roommate saya bukan MPP, balik ke UM masa saya penat sangat tu. Dan saya rasa macam saya nak cerita kat MPP, saya macam rasa bersalah sebab diorang pun stres. Saya suruh roommate saya balik, and then bila dia balik memang tak menafikan lah, hilang sikit beban tu sikit sebab saya boleh cerita kat dia. Tapi Alhamdulillah lah, bila lama ni dah berapa bulan ni saya jumpa ramai kawan-kawan MPP yang banyak bagi moral support, dan saya pun lebih selesa lah. Cuma dari segi untuk cerita semua benda tu saya belum lagi mencapai tahap tu, sebab saya seorang yang sebenarnya sangat susah nak cerita benda kat orang. Sebab saya kalau benda dalam ni lah macam saya banyak simpan lah, sebab saya suka tulis diary benda macam tu kan. Saya tak adalah nak cerita benda-benda yang bagi saya terlampau personal tu, saya kurang lah macam tu. Okay, baik. Kiranya Zah ada jugalah menceritakan dan meluahkan perasaan dekat rakan-rakan MPP. Cuma dan rakan-rakan MPP juga sangat membantu. Cuma memanglah orang kata tak akan ada orang yang macam mana pun dia kenal kita, tak semua benda kita boleh menceritakan segala masalah kita. Dan Zah juga ada dengan roommate Zah kan, Zah ada cerita berkenaan dengan roommate Zah yang sangat membantu. Jadi okay, kiranya lah Zah mempunyai masalah dengan bebanan kerja, maksudnya keletihan semua.
Jadi siapa antara orang pertama atau yang akan Zah cari? Ataupun Zah hanya mendiamkan diri bila ada keletihan tu, hadap je seorang-seorang? Saya selalunya lebih suka hadap, tapi kalau saya dah stres sangat, saya selalunya akan antara cari roommate saya ataupun saya akan macam call orang-orang just untuk sembang, and then saya tak tahu kenapa benda tu kadang tu really stress tau. Orang-orang yang saya just macam dah lama ke apa, saya just call ke apa atau video call, dan saya macam dan sembang je walaupun saya tak cerita masalah saya, tapi somehow dia agak membantu lah. Tapi kebanyakan kalau masalah, untuk orang yang paling saya percaya adalah roommate saya lah, orang yang banyak dengar masalah saya. Dan kadang-kadang tu saya just macam apa yang saya buat tadi, saya akan call lah, tiba-tiba call family, tiba-tiba call kawan-kawan yang dah lama tak contact, just macam nak sembang supaya at the same time dia macam buat saya lupa masalah tu, dan dia akan jadi buat saya rational sikit tau. Dia buat saya rasa macam, oh tak apa, sebenarnya aku boleh kuat lagi untuk hadap benda ni. Itu apa yang saya buat lah kalau dari segi nak meluah kat orang ni. Okay. Luahan adalah the best way sebenarnya, the best way untuk memastikan kita rasa macam kembali okey sebab kita dah luahkan apa yang kita rasa. Jadi saya sebenarnya tertarik bila Zah banyak menceritakan tentang roommate Zah. Jadi boleh tak Zah ceritakan sedikit berkenaan dengan roommate Zah? Kalau dari segi roommate Zah ni, saya kenal dia, sebenarnya kita tak adalah macam dari roommate lama sangat. Saya kenal dia masa semester 1 ke 2. Macam tu, masa tu semester 2. Semester 1 kenal dia. Masa tu saya ada kelas sama dengan dia, and then time tu saya tak ada roommate. Masa semester 2 tu saya tak ada roommate sebab saya punya roommate dah habis semester, which is dia semester 8 time tu. Jadi saya tak ada roommate dalam bilik tu. And then roommate saya ni tengah mencari roommate baru dia sebab dia ada stress sikit dengan roommate lama dia. Jadi nak cari bilik baru lah. And then dia jumpa saya sebab dia tahu saya tak ada roommate. Dia kata, boleh tak ada bilik sekali? And then saya macam, walaupun tak kenal sangat, tapi saya macam okay. And saya rapat lah dengan dia masa first sem tu sebab saya rasa dia ni sangat lembut. Dua sem tu sebab dia sangat lembut. Jadi saya macam senang nak rapat dengan dia sebab personality saya pun tak adalah sekasar mana. Saya cuma lebih suka dengan orang yang macam soft spoken macam tu, buat saya rasa macam saya pun boleh share macam-macam. And then bila dah banyak semester, saya pun masih rapat dengan dia walaupun saya pergi mobility ke apa, dia still lagi in contact dengan saya. And then dia dengan saya memang kita orang dah pernah pergi, dia pernah tahu rumah saya pernah tahu rumah dia, family kita orang pun macam kenal lah, macam masalah macam saya kesihatan dia tahu, macam parents saya akan call dia. So macam roommate saya ni macam nak kata orang yang paling saya boleh kata percayalah, sebab macam even dengan MPP sekarang ni pun, kawan-kawan MPP saya pun saya tarik juga kenal dia, and then dia pun macam okay lah boleh ada kawan dia orang. Cuma saya bersalah kalau bila saya suruh dia balik tu, dia pun macam tak ada purpose untuk dia balik juga kan. Dia kata dia seronok juga balik. Tapi Alhamdulillah lah dapat roommate macam dia ni buat saya lega lah, sebab personally saya mungkin tak berapa nak kuat kot untuk hadap seorang-seorang. So kalau ada roommate macam ni, at the same time dia kadang tu dia macam nampak saya penat, dia akan macam dia macam tahulah apa nak cakap macam tu kadang-kadang tu. Macam tu. Saya berasa seronok bila Zah menceritakan tentang roommate sebab banyak kes-kes yang saya dengar ada bila melibatkan pelajar universiti ni banyak yang bermasalah dengan roommate, tapi dalam kes Zah ni, Zah mempunyai roommate yang sangat sportif, yang sangat positif yang macam Zah ceritakan. Jadi dia agak menarik perhatian saya lah. Okay, jadinya rakan Zah ni, roommate Zah, selalulah menjadi tempat Zah untuk meluahkan perasaan semua. Jadinya kan Zah kebiasaannya sekiranya ada masalah tu selalu merujuk pada family terlebih dahulu ataupun pada roommate Zah tu, yang melibatkan kalau Zah letih ke, Zah rasa macam hilang semangat, hilang motivasi. Okay. Macam saya bergantung sebab kan macam keluarga saya pun, macam ibu bapa saya pun dah agak berumur. Jadi saya kadang-kadang tu macam nak cerita everything tu, it's quite hard sebab saya akan fikirkan macam diorang pun ada masalah lain. Tapi kadang-kadang tu kalau saya tak tahan, saya just call dan saya nangis, saya tak cakap apa. Pernah juga hari tu saya pernah call ibu saya tapi saya tak cakap apa-apa. Tapi ibu saya macam kenapa, tapi saya cakap tak ada apa-apa, tapi dia faham je kan. Tapi kalau untuk cerita everything, sebab saya tahu kalau saya cerita pun, sebab saya seorang yang sangat
suka buat kerja on my own sebab saya percaya saya boleh buat. Macam tu lah. Kalau dia punya belagak tu kan. Lepas tu saya lebih suka untuk cerita just macam based on menangis. Based on just macam saya cakap saya stres tapi in terms of buat apa tu saya akan fikirkan sendirilah. Tapi kalau saya buntu sangat saya akan cakap dekat roommate saya kot. Saya akan macam cakap je. And then kadang-kadang tu itulah kadang-kadang saya jadi macam bila kita cerita masalah kita kadang-kadang tu dia kita cerita kadang kita pun tahu apa nak buat sebenarnya. It just kita kadang tu just macam so kita penat kita just maybe nak luar and for me my best tempat luar is actually my roommate lah sebab dia macam mana dia boleh cerita apa kat saya pun macam senang je nak cakap apa sebab saya tak ada barrier yang apa-apa macam nak halang sebab saya tak akan fikirkan dia akan sebab saya memang percaya dia sangat-sangat. Saya pun macam tak ada pun rasa macam nanti sekarang dia cerita kat orang pun saya tak ada rasa macam tu. Saya tak ada pun rasa macam orang lain macam ada barrier-barrier kita letakkan tapi dengan dia memang saya tak ada langsung barrier lah. Macam tu. Okay. Kiranya mengikut situasi lah Zah akan ceritakan masalah tu pada siapa tapi untuk hal-hal ni lebih kepada roommate. Okay. Jadinya Zah berkenaan dengan kita dah selesai tadi berkenaan dengan Zah rasa mempunyai mental down disebabkan tekanan daripada sekeliling, maksudnya perlu berhadapan dengan ramai orang yang Zah baru kenal. Dan yang pertama tadi adalah berkenaan dengan punca Zah tertekan disebabkan beban tugas dan akhirnya dia berkait-kait dengan assignment semua. Jadi macam mana pula hubungan Zah dengan rakan-rakan Zah yang lain seperti dengan rakan-rakan kos Zah? Adakah rakan-rakan tu membantu Zah untuk menghadapi tekanan? Okay. Macam dari segi kawan-kawan kos, saya memang ada kawan kos yang berapa lain sebab saya punya circle kecil sikit. Kalau nak kata kawan rapat saya memang ada cuma kawan rapat ni memang saya masih lagi rapat cuma masalah dia bila dari segi untuk kontak selalu tu memang saya kurang. Diorang pun kadang-kadang cakap dalam group Zairah hilang, Zairah mana macam tu macam saya memang jarang lah dapat. Sekarang ni untuk connection tu mostly memang online saja, tak ada yang physical. Cuma hari tu pun kita orang jumpa kejap. Masa tu COVID tak teruk sangat so macam boleh diorang boleh diorang duduk Kedah so saya pun macam keluar je daripada UM jumpa diorang itu je. Lepas tu saya memang online sajalah tapi memang saya jarang balas WhatsApp sebab saya memang seorang yang kalau nak balas WhatsApp dia memang susah. Tapi bila dengan diorang ni diorang memahami dan sebab diorang pun dah lama sangat kawan-kawan dengan saya cuma diorang katalah kadang-kadang tu memang rasa macam bila Zah pergi MPP diorang rasa hilang lah macam tu diorang cakap ayat macam tu. Even roommate saya pun sebenarnya cakap tapi lepas dia dah balik ke UM dia tak rasa dah cakap macam tu dia kata. Tapi macam apa yang saya perasan kawan-kawan saya memang saya dah kurang lah memang dah kurang rapat. Tapi saya percayalah diorang pun macam saya masih lagi sayangkan persahabatan ni. Cuma nak kata membantu tu kadang-kadang tu ada juga macam itu saya jenis post story so diorang nampak story saya sakit apa diorang akan tanya kenapa ni semua. And bila dari segi kelas adalah beberapa kelas yang sama diorang tanya Zah dah hantar ke assignment ni macam tu. So diorang membantu cuma itulah dari segi saya untuk sentiasa rapat tu memang susah lah bila online kan sebab saya memang susah sikit nak kalau nak berwhatsapp selalu tapi kadang-kadang tu saya cubalah macam tu. Tu kalau kawan kos lah. Kiranya online ni memang membataskan hubungan seseorang tapi itu tak menjadikan hubungan tu boleh putus macam tu je. Masih orang kata kita masih boleh connect. Mungkin tak adalah macam face to face dulu kan. Face to face dulu lebih mudah. Jadi okay. Saya dapat menyimpulkanlah bahawa orang-orang sekeliling Zah juga merupakan orang yang terpenting dalam membantu Zah untuk atasi tekanan Zah. Sebab apa? Bila daripada apa yang Zah ceritakan, apa yang saya dapat ringkaskan, orang sekeliling memainkan peranan dalam meredakan tekanan Zah. Yang mana Zah dapat roommate yang baik dan juga rakan sekelas yang orang kata tetap bertanya masalah pada Zah,
dan juga keluarga yang sangat supportive. Kiranya Zah setakat ni lah, macam mana, apa perasaan Zah lepas menceritakan kepada saya sebagai kaunselor Zah lah. Apa yang Zah rasakan? Adakah masalah Zah selesai ataupun macam mana? Alhamdulillah lah, rasa lega sikit lah sebab bagi saya sebagai seorang yang memang macam mana, orang yang macam selalu ada something nak cakap, tapi saya banyak macam nak cakap tu saya berhati-hati. Lepas jadi MU saya banyak berhati-hati sebab saya takut saya salah cakap, saya takut macam-macam lah. So jadi bila ada orang yang willing nak dengar dan saya boleh cakap apa yang saya betul-betul rasa, saya lega lah sebab personally it's hard lah untuk saya bagi tahu orang yang saya penat dengan MPP ni. Sebab kalau saya cakap macam ni, orang lain macam kau nak berhenti kan? Saya cakap tak. Tapi bila saya cerita macam ni, just macam untuk orang tahu yang saya sebenarnya memang sedang mencuba, dan untuk saya pun masih lagi struggle dari segi kelas. Komitmen kelas saya macam, dari segi saya punya perasaan sekarang, memang saya jadi macam nampaklah apa yang saya dah buat untuk hadapi saya punya stres tu. Sebab sebenarnya saya macam okay, aku rasa aku penat ni, tapi aku tak tahu apa aku buat. So sebenarnya bila saya cakap macam ni, saya macam aku dah buat something sebenarnya. Saya dah balik, saya dah cuba untuk cakap dengan kawan, saya dah cuba untuk ini ni. Actually saya cuba. Jadi saya macam nampak sikit lah apa yang saya dah buat. Dan Alhamdulillah saya rasa seronok jugalah bila saya dengar nasihat daripada Miss Aina ke saya nak panggil tadi. Macam saya rasa macam actually benda ni orang pun faham. Cuma kalau saya luah mungkin orang pun akan kata benda yang saya tak jangka. Mungkin orang kata macam okey je, faham je kau busy semua tu kan. Tapi mungkin sebab saya jarang luah, itulah kot. Tapi Alhamdulillah lah, saya rasa lega sangat dengan sesi hari ni. Saya rasa itulah, rasa terluah lah macam tu. Alhamdulillah, saya rasa sangat seronok dan gembira bila Zah menunjukkan feedback yang sangat positif dan feedback yang baiklah. Zah menyatakan Zah rasa lega kerana dah meluahkan perasaan yang terbeban selama ni. Tapi biasalah, untuk kita atasi masalah tu semestinya memakan masa dan memerlukan lebih masa lah untuk Zah meredakan tekanan sedia ada. Jadi saya juga dapat menyimpulkan yang Zah mungkin boleh, bagi meredakan tekanan Zah dalam keadaan yang macam ni, Zah boleh menyediakan planner khas. Sebab Zah menulis, Zah boleh menyediakan planner, and then Zah boleh keep message, keep WhatsApp dengan kawan-kawan Zah. Okay Zah, nampaknya kita ni macam dah berada di akhir sesi sebab hampir 45 minit kita punya sesi. Jadi sebelum tu ada tak isu-isu lain ataupun kata-kata lain yang Zah ingin nyatakan? Zah boleh menceritakan isu lain ataupun andai kata Zah nak tangguhkan sampai tahap ni pun, Zah mungkin boleh menyatakan, bercakap kata-kata akhir. Tersasar pula. Bagi saya rasa saya dah cakap, saya dah luahkan apa yang saya rasa basically untuk beberapa minggu ni. Sebab saya pun nak kata masalah tu semua saya tahu dia ada penyelesaian, cuma masalah dia adalah bila saya sendiri tak cuba untuk cari penyelesaian. Jadi bila saya dah sembang, dah cakap dengan Miss, saya rasa macam sebenarnya semua ni mulanya saya sendirilah kena gerak. Tapi bila saya banyak letakkan alasan macam mungkin sebab saya rasa sibuk sangat, tapi sebenarnya kesibukan tu saya kot yang buat. Tapi kalau saya sendiri tak cuba untuk kurangkan kesibukan tu, tu yang tak jalan tu kot. Tapi InsyaAllah lah kot. Tapi apa yang tadi, kalau ada isu lain tu buat masa ni ini je kot. Dari sebab saya sibuk dan saya rasa macam hati saya lah rasa macam saya macam tak tahu lagi. Macam satu lagi, bila saya tak tahu saya nak balik ke tak ni ke tak.
Bila orang lain macam MPP lama dah balik dah, tapi saya macam fikir sama ada saya nak balik sebab kalau saya balik saya tahu saya mesti akan mungkin akan kembali balik kepada stres saya yang lama tu. Itulah saya mungkin tak tahulah sama nak balik ke tak, tapi apa yang saya rasa adalah dari segi untuk masalah saya ni dia semuanya ada je jalan penyelesaian. Cuma itulah saya lah kot kena gerak untuk mungkin buat planner semua tadi kan. Macam tu. Okay Zah, terima kasih kerana telah meluahkan lah. Mungkin dengan luahan tu saya mengharapkan dan mendoakan semoga Zah lebih lega dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Sebelum menutup sesi, saya ulang kembalilah apa yang Zah telah nyatakan. Saya dapat ringkaskan bahawa isu utama Zah adalah berkenaan dengan bebanan tugas Zah sebagai MPP, dan daripada bebanan tugas itulah yang menyebabkan assignment Zah mempunyai masalah dengan assignment, bimbang dengan komitmen keluarga, dan juga disebabkan itu juga bebanan tugas Zah takut dengan orang kata-kata orang sekeliling dengan tanggungjawab Zah sebagai seorang setiausaha. Jadi saya mengharapkan untuk sesi kali ini Zah ambil masa selepas habis sesi mungkin Zah boleh berehat. Zah boleh ambil masa dalam 2-3 hari ini untuk feedback diri Zah, untuk refleksi diri Zah, dan buat kembali planner, nyatakan ikut tuntutan apa yang perlu Zah lakukan. Okay, kita punya waktu pun sangat mencemburui, dah menjangkau hampir 46 minit. Jadi apa yang saya boleh cakapkan, saya tangguh sesi counselling kita pada hari ini, dan untuk next sesi saya akan maklumkan kemudian lah. Saya nak cakap terima kasih kepada Zah kerana menjadi klien saya pada hari ini, dan semoga Zah sentiasa berada di dalam kerahmatan Allah SWT. Terima kasih Zah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Miss. InsyaAllah boleh jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.